Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Semua murid-murid, sila keluarkan buku teks muka surat 8. Muka surat berapa? Muka surat 8. Kita akan sambung kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah idgham. Pada kelas yang lepas, kita dah belajar berkenaan dengan izhar halqi. So, hari ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, berbunyi idgham. Ingat betul-betul ejaan idgham ni macam mana. Supaya awak tak salah tulis. Masa buat latihan ataupun masa peperiksaan. Ingat ejaan tu, betul-betul. So, kita mulakan dengan melihat pengertian idgham. Okay, ingat, bila kita sebut sahaja pengertian ada dua. Satu dari segi bahasa dan yang kedua ada dari segi istilah. Kena ingat yang mana? Kena ingat dua-dua. Okey, baik. Kita masuk kepada yang pertama iaitu pada bahasa. Tengok. Apakah maksud idgham pada bahasa? Idgham pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kita masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sebagai contoh, Ustaz ambil pemadam, Ustaz masukkan dalam poket baju. So, Ustaz masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kan? Itu contoh. Ni contoh pemadam. Tapi kita bukan nak masukkan pemadam. Kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan huruf. Huruf apa? Okey, nanti dulu. Okey, baik. Kita tengok pada istilah pula. Okey, pada istilah, idgham ialah, okey, tengok kat bawah ni. Okey, memasukkan huruf pertama, iaitu huruf apa? Huruf nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf yang kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. So ini pengertian yang awak kena ingat dari segi istilah. Apakah itu idgham? Memasukkan huruf pertama dan huruf itu sama ada huruf nun sakinah atau tanwin. Sebab apa? Sebab kita masih lagi di dalam tajuk nun sakinah dan tanwin. So, apabila huruf pertama sama ada nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf kedua, iaitu huruf-huruf idgham yang kita akan belajar selepas ini. Apa terjadi bila kita masukkan huruf nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf yang kedua, iaitu huruf idgham? Maka hasilnya di sini, kedua-duanya menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Apabila huruf pertama bertemu dengan huruf kedua ni, dia akan jadi satu huruf yang bertasydid. Itu pengertian dia. Itu pengertian dia. Macam mana Ustaz? Saya tak faham. Kita tengok dulu. Seterusnya, penjelasan yang berikut. Okey, terus tengok muka surat 9. Kita dekat muka surat 9 ni, yang bahagian atas ni kita akan sentuh berkenaan dengan syarat idgham. Dan yang ke bawah ni kita akan berkenalan dengan huruf idgham. Ada berapa huruf? Nanti kita tengok. Ada 6 huruf. Okey, baik. Kita tengok dulu syarat idgham. Dia ada syarat dia. Kita tak boleh sesuka hati memasukkan huruf ke dalam huruf yang lain. Apakah syarat dia? Okey, syarat pertama kita tengok. Idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Mesti dua perkataan, dua kalimah. Kalau satu kalimah tidak boleh berlaku idgham. Ingat tu, idgham mesti berlaku dalam dua kalimah. Contoh dua kalimah, man yasha. Tu dua kalimah tu. Kalimah pertama man, kalimah kedua yasha. Contoh satu kalimah macam mana Ustaz? Contohnya yauma idzin. Tu satu kalimah. So kalau dua kalimah baru boleh jadi, kalau satu kalimah tak boleh terjadi idgham. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Okey, berita pertemuan di antara dua huruf. Huruf pertama tu mestilah sama ada huruf nun sakinah atau tanwin, dan nun sakinah dan tanwin ini mesti berada di hujung. Mesti berada di hujung. Di ujung kalimah. Kalau di awal kalimah tak boleh, di tengah kalimah pun tak boleh. Dia mesti berada betul-betul dekat hujung kalimah. Tu syarat yang kedua. Okay, syarat yang ketiga, kita tengok, iaitu huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Okay,
Okey, jadi kalimah yang kedua tadi tu mesti dimulakan dengan huruf idgham. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kalau tak faham, kita tengok misal dekat bawah tu. Ni ada misal ni. Supaya kita lebih jelas apa yang dia cuba maksudkan dekat situ. Okey. Kita tengok misal yang pertama untuk nun sakinah. Sebab dia sama ada nun sakinah ataupun tanwin kan. Kita tengok dulu contoh bagi nun sakinah. Okey, contoh kat sini dia bagi perkataan lan nu'mina. Okey, ada berapa kalimah? 2 kalimah. Okey, syarat pertama selesai tak? Okey, dah selesai syarat pertama. Okey. Seterusnya kita tengok kalimah pertama ni huruf hujung dia huruf apa? Nun sakinah atau tanwin ke tidak? Okey, nun sakinah. So, syarat kedua dah selesai. Nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah pertama. Lan ni satu kalimah. So, syarat kedua dah selesai. Okey, selesai. Syarat yang ketiga pula, kita tengok huruf idgham pada awal kalimah yang kedua. Okey, awal kalimah yang kedua ni ialah huruf nun. Adakah nun huruf idgham? Okay, kita tengok sekejap kat bawah ni kan. Sebelum kita belajar, kita tengok ada tak huruf idgham, huruf nun? Okey, ada. Okey, ada. Maksudnya nun ialah huruf idgham. So, dekat sini kita tahu syarat yang ketiga pun dah selesai. Sebab dia kata huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Nun ni ada pada awal kalimah ke tak? Ada pada awal kalimah. So, syarat ketiga pun dah selesai. So, kat sini ada hukum idgham ke tidak? Ada. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga syarat dah selesai. Idgham apa? Okey, itu nanti. Sebab idgham ada 2 jenis. Sebab kita awal, idgham ada 2 jenis yang kita akan belajar nanti. Okey, so itu cara kita nak tengok ataupun kita nak kesan sama ada huruf tu idgham ataupun tidak. Kita tengok ketiga-tiga syarat ni. Okey, contoh kedua. Untuk tanwin pula. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yawma idzin. Okey. Huruf kalimah pertama wujuhun. Kalimah kedua yawma idzin. Okey, so ada 2 kalimah. Okey, syarat pertama dah selesai, ada 2 kalimah. Syarat kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah kalimah yang pertama. Okey, kalimah pertama wujuhun. Okey, diakhiri dengan tanwin ke tidak? Okey, diakhiri dengan tanwin. Okey, syarat kedua dah selesai. Syarat ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua ni awal dia huruf apa? Huruf ya. Okey, kita tengok ada tak huruf ya dekat bawah ni? Dekat huruf-huruf idgham. Ada. So, syarat ketiga pun dah selesai. Bermakna ada tak hukum idgham dalam ni? Jawapan dia ada. Idgham apa? Tu nanti dulu. So, sekarang kita dah tahu dah macam mana nak kenal dalam perkataan tu ada idgham ataupun tidak. Syarat dia yang ketiga-tiga ni. Tolong ingat ya. Okey, baik. Kita tengok pula kepada huruf idgham. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Ada 6 huruf idgham. Ya, waw, mim, nun, ra, lam. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Okey, Ustaz terbalik tadi. Tak kisah, sama je. Tapi nak bagi awak senang ingat, cara ingat dia macam ni. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. So kita ada, ada 6. So jari Ustaz pun dah pening dah. Ada 6 macam ni. So kena ingat huruf ni. Macam mana cara nak ingat? Itu nanti dulu. Nanti ada kaedah yang Ustaz akan ajar. Dan sebabnya huruf ini dia bercampur. Sebenarnya dia terbahagi kepada 2. Idgham yang pertama idgham bi gunnah dan juga idgham yang kedua idgham bila gunnah. Jadi formula untuk ingat huruf ni Ustaz akan ajar kemudian. Sekarang ni awak kena ingat dulu huruf ni. Untuk formula untuk ingat InsyaAllah pada kelas yang akan datang. Okey, baik. So, sekarang ni kita dah tahu ada 6 huruf idgham. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Macam yang ada dekat buku teks awak, muka surat 9 ni. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sekejap pada muka surat 10. Muka surat 10 kita nak tengok apa ni? Kita nak tengok bahagian idgham. So, idgham tadi Ustaz kata ada 2 kan? Inilah dia. Kita hari ni belajar nama je dulu.
Kita belajar nama terlebih dahulu, pengertian, hukum dan sebagainya pada kelas yang akan datang. So, idgham terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama nama dia idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah, berserta dengung. Idgham maksudnya apa tadi? Memasukkan. Bi gunnah maksud dia apa? Berserta dengung. Okey, yang kedua nama dia idgham bila gunnah. Idgham maksud dia apa? Idgham maksudnya memasukkan. Bila ni apa? Tanpa. Bila maksudnya tanpa. Gunnah, dengung. So yang beza dekat sini adalah perkataan gunnah. Yang pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah. Yang pertama ni idgham yang kena dengung, yang kedua ni idgham yang tidak perlu dengung. Mudah je kan? Mudah je. So itu yang kita akan sentuh pada kelas yang akan datang. Untuk kelas hari ini kita dah belajar pengertian idgham, syarat idgham, huruf idgham dan juga bahagian idgham. Bagi perincian bahagian idgham kita akan belajar pada kelas yang akan datang. So tolong baca betul-betul tajuk ni sebab tajuk ini agak panjang dan kena difahami dengan betul. Supaya bacaan Al-Quran kita pun menjadi lebih betul. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.